Selamat sejahtera, nama saya Khairil Azril bin Azizan dan hari ini saya akan mempersembahkan pasal topik kita gangguan seksual. Okey, apakah itu gangguan seksual? Gangguan seksual ialah sejenis gangguan yang melibatkan penggunaan nada seksual yang jelas atau tersirat. Gangguan seksual termasuk pelbagai tindakan daripada pelanggaran lisan kepada penderaan atau serangan seksual. Gangguan boleh berlaku dalam pelbagai tetapan sosial yang berbeza seperti tempat kerja, rumah, sekolah atau institusi keagamaan. Penggangguan atau mangsa mungkin daripada sebarang jantina. Nama saya Madhumita. So hari ini saya akan buat kajian tentang artikel yang dipilih oleh kumpulan saya. So kumpulan saya telah membuat pengajian tentang gangguan seksual. So gangguan seksual ni bukan perkara yang sangat senang untuk dilihat. Okay, sebenarnya dia ada banyak lagi yang kita perlu mengetahui pasal gangguan seksual ni. Okay, so antara jenis-jenis gangguan adalah gangguan fizikal ataupun sentuhan yang tidak diingini seperti menepuk, mencubit, mengusak, mengisil badan, memeluk, mencium dan serangan seksual. Okay, dalam kajian telah yang dibuat oleh saya telah mengetahui bahawa ini akan menjejaskan kesihatan mental. Mangsa mungkin akan mengalami gangguan mental seperti kelakuan apabila mereka nak ber-confident, tapi confident level tu dia akan semakin berkurangan sebab mereka sudah berketakutan. Okay. Selain itu, apabila mereka bersendirian ataupun apabila mereka bertemu dengan orang yang telah mengganggu mereka, mereka akan merasa bergigil ataupun takut sangat. So ini akan mengubahkan banyak lagi masalah. Selain daripada perkara ini saja, jika seseorang itu dirogol, kemungkinan mangsa akan memutuskan untuk berhenti bersekolah ke, bekerja ke, di mana situasi telah itu berlaku. Mereka tidak akan ingin untuk membuat perkara tersebut lagi seperti pergi ke sekolah ataupun pergi ke kerja ataupun mana-mana jua lah. Okay. Mangsa juga sering akan mengalami kehilangan keyakinan yang seperti saya menyebut tadi dan rasa tidak selamat di mana jua dia orang pergi. Kesan psikologi trauma selalunya boleh menjejaskan keupayaan mangsa untuk melakukan kerja mereka dengan baik. Sesetengah orang dalam kumpulan ini akan kehilangan motivasi untuk bekerja kerana mereka takut untuk bersuara dan mereka akan hilang keyakinan terhadap pencapaian dan kebolehan mereka. Orang yang mengalami antidepresan daripada gangguan seksual ataupun mangsa yang telah dipukul mungkin akan mengalami beberapa perubahan seperti berasa kurang berminat dengan kehidupan. Setengah lagi mungkin memutuskan bahawa ini bukan yang mereka mahu dan mungkin membunuh diri. So, daripada sini kita dapat mengetahui bahawa ini bukan perkara yang remeh untuk kita diambil ataupun dilihat. Dia boleh sampai membunuh diri tu, nyawa tu sangat perlu dihargai. Nyawa tu bukan sekadar macam duit ke apa. So, dia boleh pergi ke extent untuk membunuh diri. Ini bukan perkara yang remeh. So, kita perlu mengajar golongan-golongan remaja kita dalam zaman ini supaya mereka tidak akan membuat perkara yang senonoh seperti ini kepada orang lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih.
Selamat sejahtera kepada Ustaz. Nama saya Darshni. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian kami. So, kami ada 3 objektif. Objektif pertama kami adalah mengenal pasti isu-isu dan persepsi masyarakat terhadap isu gangguan seksual. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor gangguan seksual. Dan yang terakhir, mengetahui kesan-kesan gangguan seksual. Objektif kajian ini adalah untuk melihat sama ada masyarakat memahami isu yang berkaitan dengan gangguan seksual atau meninjau pengalaman masyarakat yang pernah menjadi mangsa gangguan seksual dan memahami tindakan yang diambil oleh mangsa lokasi gangguan seksual ini atau tindakan balak saksi kepada gangguan seksual. Selamat sejahtera kepada Ustaz. Nama saya Darshini. Saya akan menerangkan metodologi. Kajian kami lebih kepada kualitatif kerana kami mendapat maklumat untuk dijalankan dengan menemubual 2 mangsa gangguan seksual di mana temubual kami berdasarkan data bukan angka, iaitu cadangan dan pendapatan. Kami mencipta 10 soalan termasuk soalan demografi untuk orang yang kami pilih untuk ditemuduga. Fokus utama penyelidikan ini ialah pelajar yang menjadi mangsa dan gangguan seksual yang mereka dihadapi. Kajian ini lebih penting dalam mengenal pasti dan menganalisasi halangan yang dihadapi oleh beberapa pelajar di universiti. Assalamualaikum, saya Nurul Sarah binti Muhammad Yusof akan membentangkan tentang dapatan kajian yang telah kami lakukan menggunakan kaedah kualitatif. 2 individu yang pernah mengalami gangguan seksual telah ditemubual dan mereka telah berkongsi tentang faktor, kesan yang mereka alami daripada insiden yang berlaku dan juga cara mereka atasi gangguan seksual tersebut. Kedua-dua individu ialah pelajar institusi pengajian tinggi di dalam Malaysia, tetapi situasi yang mereka telah alami adalah berbeza. Berdasarkan individu pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan seksual terhadap dirinya adalah pengaruh rakan sebaya untuk mempunyai pasangan dan bersosial tanpa batas. Individu pertama juga menyatakan bahawa secara spesifiknya berlaku insiden tersebut adalah kerana pemangsa, di mana pemangsa itu ialah pasangan kepada mangsa sendiri, sedang di dalam pengaruh alkohol yang sangat tinggi yang menyebabkan pemangsa hilang kawalan dan mengganggu mangsa. Kesan yang mangsa alami daripada insiden ini adalah mangsa makin lalai dan banyak berhibur sehingga mengabaikan pelajaran di mana mangsa gagal 1 semester dan terpaksa melanjutkannya. Hal ini menyebabkan pihak keluarga mangsa berasa amat kecewa dan mangsa juga sedar dengan tindakannya yang salah dan telah membuka ruang kepada gangguan seksual terjadi terhadap dirinya. Jadi mangsa membuat keputusan untuk berjumpa dengan pemangsa untuk memutuskan hubungan mereka. Mangsa juga membuat keputusan untuk memutuskan persahabatan dengan rakan-rakan yang telah berkomplot dengan pemangsa untuk melakukan gangguan seksual tersebut terhadap mangsa. Berdasarkan individu kedua pula, faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan seksual terhadap dirinya adalah pemangsa atau individu yang bersalah tersebut mengambil ringan tentang isu gangguan seksual di mana mereka membuat jenaka yang tidak sesuai dan mendatangkan ketidakselesaan kepada mangsa. Kesan yang mangsa hadapi daripada insiden ini adalah mangsa menjadi takut dan rasa tidak selamat untuk pergi ke tempat di mana mangsa terkena gangguan seksual tersebut. Hal ini untuk mengelakkan insiden tersebut berlaku sekali lagi terhadap dirinya. Tindakan yang mangsa telah lakukan untuk mengelakkan insiden ini berlaku lagi adalah mangsa membuat laporan kepada pihak atasan atau orang yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Assalamualaikum kepada Ustaz Herzali. Nama saya Nur Ainin Adli binti Rosli. Pada hari ini saya akan membincangkan langkah dan cadangan untuk mengatasi masalah gangguan seksual. Kesalahan gangguan seksual perlu dipandang serius dan ditangani dengan segera supaya tidak menjadi satu wabak dalam masyarakat. Gejala ini merupakan masalah dalaman organisasi yang perlu dibendung bagi mengelakkan sesebuah organisasi itu gagal beroperasi dengan produktif yang seterusnya boleh memberi kesan buruk kepada negara. Antara langkah dan cadangan pencegahan yang boleh diambil bagi mengelakkan lebih ramai yang menjadi mangsa adalah dengan mendapatkan khidmat kaunseling. Setiap industri dan organisasi perlu mewujudkan kemudahan khidmat kaunseling bagi membolehkan mangsa mengandung masalah dan mendapatkan bantuan daripada pakar kaunselor.
Peranan khidmat kaunseling adalah memberi nasihat dan motivasi kepada mangsa berkaitan cara mengendalikan permasalahan serta pengetahuan untuk melindungi diri daripada gangguan seksual di tempat awam. Seterusnya, memberikan pendidikan dan kesedaran tentang konsep gangguan seksual. Kaedah terbaik untuk mengatasi fenomena gangguan seksual ini adalah dengan mengetengahkan pendidikan dan kesedaran tentang konsep gangguan seksual ke mata umum bagi menyedarkan masyarakat tentang situasi yang berlaku serta mengambil langkah berjaga-jaga. Faktor berlakunya gejala ini adalah disebabkan kekaburan dalam mentafsir gangguan seksual. Wujudnya tanggapan dan persepsi yang berbeza tentang konsep gangguan seksual menyebabkan kebanyakan daripada mereka menganggap perlakuan tersebut hanyalah satu gurauan. Selain itu, badan kerajaan dan bukan kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam membangunkan kesedaran dan meningkatkan kefahaman setiap individu tentang pendidikan seks dan memberikan maklumat yang sebenar tentang kesalahan seksual. Kaedah yang boleh digunakan untuk menyebarkan maklumat ini adalah melalui kursus, ceramah, bengkel, poster, iklan, hebahan di televisyen, radio dan sebagainya. Kaedah-kaedah ini diperlukan bagi memastikan murid-murid dan juga masyarakat memahami konsep sebenar gangguan seksual. Akhir sekali, memberi amaran. Memberi amaran kepada pelaku bahawa perbuatannya merupakan satu bentuk gangguan seksual. Amaran boleh dilakukan melalui penyampaian lisan, surat, email atau mengajak seorang teman, contohnya ibu bapa, untuk berdepan dengan pelaku sekiranya anda memerlukan sokongan. Sekian, terima kasih. Dan kesimpulannya ialah gangguan seksual ialah perkara yang tidak digalakkan dan merupakan satu bentuk salah laku yang serius di mana-mana tempat. Ia boleh memberi mangsa gangguan emosi dan mental yang serius. Masalah ini menjadi semakin serius dan perlu mendapatkan perhatian untuk mengelakkan diri atau rakan yang mungkin kena gangguan seksual. Dari segi Islam, ia menentang maqasid syariah kerana Islam meletakkan yang memelihara maruah adalah maklumat penting utama yang perlu dicapai dalam maqasid syariah. Dalam negara China, mereka meluluskan undang-undang baharu bernama PRC, Law on Protection of Women's Rights and Interests, yang melarang gangguan seksual terhadap wanita dan memberikan hak kepada mangsa untuk memfailkan aduan kepada majikan mereka atau dengan pihak berkuasa penguasaan undang-undang. Dan pada tahun 2013, Mahkamah Tinggi Kerala mengarahkan organisasi yang berkaitan dengan industri perfilman untuk mengambil langkah menentang gangguan seksual dan bersekutu serta membentuk jawatan kuasa yang akan menangani kes gangguan seksual terhadap wanita. Mahkamah memerintahkan untuk mematuhi Akta Pencegahan Gangguan Seksual atau Akta POSH yang diluluskan oleh Parlimen pada 2013.